Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung kitab kita Muhimmah fil Ilmil Hadis sampai pada muka surat yang ke-28. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, 3 orang yang tiada menerima Allah Ta'ala bagi mereka itu akan sembahyangnya, tiada mengangkat Allah Ta'ala bagi mereka itu kepada langit akan kebajikan. Baik, kita telah membaca berkenaan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW kepada anak-anak baginda Siti Fatimah pada kuliah kita yang lepas. Dan kita sambung pula, ada beberapa lagi jenis manusia yang disebut dalam himpunan hadis, dihimpunkan, maka jadilah 10 yang akan kita bincangkan pada malam ini. Kita baca dulu yang 3 ni. Yang pertama, 3 golongan yang tiada diterima oleh Allah sembahyang mereka. La yaqbalullahu salatahum, sembahyang tak diterima. Yang ni ada 2-3 hadis yang berbeza-beza orangnya. Ada hadis yang menyebutkan uququl walidain, orang yang derhaka pada mak bapak. Ada hadis yang menyebutkan tentang mudminun khamrin, orang yang mengekalkan minum arak. Ada hadis yang menyebutkan 3 golongan yang tak diterima sembahyang itu ialah ad-dayus, suami yang dayus. Ada yang ditolak amalannya ialah qati'ur rahim, orang yang putus silaturahim. Jadi ada banyak himpunan hadis berkenaan dengan orang-orang yang ditolak amalan dia, yang tak diterima sembahyangnya. Malah sembahyangnya itu amalannya dicampak semula kepada muka dia tu. Baik, dan tak dibawa ke langit pun. La tufattahu lahum abwabus sama', tak terbuka pintu langit pada mereka. Bayangkan kalau Allah dah sebut la tufattahu lahum abwabus sama', kita ni yang nak bawa amalan, tengok amalan pun kena reject, resume kena reject habis, tender kena reject habis. Yang kita duk susah hati hak reject dalam dunia, tapi tak pernah fikir pun yang kena reject di hari kiamat. Allah tolak amalan, tak ada apa nak bawa di hari kiamat. Sebab apa? Pertama, hamba yang lari daripada penghulunya sehinggalah dia kembali kepada penghulunya. Hamba yang lari daripada Tuhan sehinggalah dia balik pada Tuhan dia. Yang kedua, perempuan yang marah atasnya oleh suaminya sehinggalah redha suami kepada dia. Yang kedua yang sembahyang ditolak ialah perempuan, isteri yang suami marah pada dia, tak redha dengan perbuatan dia sehinggalah dia minta ampun balik pada suami dia. Dan yang ketiga, orang yang mabuk sehinggalah hilang mabuknya, Nak berapa hari nak hilang mabuk ni? Arak tu duduk dalam badan tu 40 hari still arak. Setitik dia tu 40 hari ditolak amalan. Bayangkan 1 jang, bayangkan 1 gelas, bayangkan 1 botol. Setitik pun 40 hari, kena sebotol, mau 4 tahun. Dengan sebab minum arak. Jadi 3 golongan ini tidak diterima sembahyangnya, tidak dibawa amalannya ke langit. Baik. Dan suatu cerita bermula sembahyang orang yang tiada diterima oleh Allah ada 10 orang. 10 perkara. Lam yaqbalullah, dia bukan tak sah. Bila Nabi kata tak diterima, maknanya sah.
tapi tak diterima. Tak sah lain, amalan yang tak sah lain, yang tu reject terus. Apa dia? Semayang tak ada wuduk, yang tu tak sah. Semayang tak tutup aurat dalam semayang, koyak kain dia tak sedang, ataupun dia sedang kain terkoyak, salah kiblat, tak sah semayang. Orang buka puasa 7.35, dia buka puasa 7.30, tak sah puasa. Orang buat haji di Mekah, dia pergi buat di Pelabatah, nah itu tak sah. Tak cukup syarat, tak cukup rukun, menambahkan rukun, itu tak sah, langsung ditolak. Yang kedua, tak diterima. Tak diterima, amalan dia sah tapi tak ada pahala. Amalan dia sah tapi tak diangkat ke langit. Amalan dia sah tapi belum dihitung. Bila dia nak dihitung? Bila dia taubat. Selagi tak taubat, duk terawang-awangan, tergantung-gantung. Nak ke bumi pun tidak, nak ke langit pun tidak. Itu nama dia awang-awangan. Berapa orang? 10. Pertama, sembahyang orang yang tiada berjamaah. Sembahyang orang yang tidak berjamaah di masjid. Ini ulama-ulama bahas. Macam mana ustaz, saya jauh ustaz, daripada masjid ke rumah saya 20 km. 10 km jauh ustaz. Macam makcik ustaz, macam mana makcik pula? Makcik tapi sembahyang jemaah di rumah, makcik duk jaga cucu. Yang kata yang kena mai sembahyang jemaah di masjid tu apa? Orang lelaki yang mendengar suara azan, maka tempat sembahyangnya di mana? Di masjid. Maka ulama bahas lagi, zaman sekarang ni suara azan di mana? Kena speaker ni, beli ke Australia pula 5 km berdengar. Maka azan yang didengari dengan suara asli daripada muazzin, maka kena datang ke masjid. Sebab tu dulu-dulu orang sembahyang atas menara, apa nama, azan di atas menara, ataupun dia naik atas bukit, ataupun dia naik atas sutuh, ataupun dia naik atas bumbung. Macam satu masjid di Australia tu, saya pergi ceramah satu masjid di Australia tu, dia tak ada macam kita ni, panjang menara satu masjid tu. Saya tengok Tok Bilal tu, dia naik keluar ke pintu, naik, rupanya dia duduk bang atas bumbung, atas sutuh, atas beranda tingkat atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Pakistan duduk bang atas. Macam kita ni tak payah dah, kita guna speaker atas. Dewan pula naik tangga menara tu, sampai di atas Allahu Akbar, suara asli yang tak menggunakan pembesar. Maka hak dengar di bawah ni, di mana semayang dia? Semayang di masjid berjamaah. Itu nombor satu. Kalau tak mau main ustaz, duk semayang di rumah kepada dekat sangat ustaz, sebelah aja dengar tu imam baca Fatihah saja malas pi. Kita baca ni tak diterima sembahyang ni. Sah tak? Sah, tapi tak ada apa. Okey ustaz, kalau saya sembahyang jemaah di rumah, saya jadi imam pada isteri, pada anak-anak buat di rumah, boleh tak? Boleh. Tapi saya tak pergi masjid, boleh tak? Yang paling afdal jemaah di masjid. Tak, jawapan dia, saya semayang jemaah di rumah. Kan saya kata tadi boleh. Hang pekak ke apa? Janji hang jemaah. Cuma mana yang paling afdal? Di masjid. Habis tu isteri bawa mai sekali. Kalau dia tak mau ikut, dia duduk semayang di rumah. Dia bukan kefarduan pada dia. Orang perempuan. Serupalah. Kita baru buat korban 3 minggu 4 minggu lepas, contoh lah, sebulan lah lebih kurang.
buat korban. Ada orang tanya juga, ustaz, mana bagus, korban di luar negara ke korban dalam negara yang paling bagus? Korban tempat hang sendiri, jawapan dia. Kalau korban hang dalam negeri pun, dalam negara pun, hang pergi buat korban di Johor, hang duduk di Penang, so, samalah dengan di luar negara ya. Yang paling afdalnya di mana? Dalam tempat hang, karya hang. Itu yang paling afdal. Habis itu saya buat korban di Yaman, di Palestin, harus. Boleh, harus. Tapi yang paling afdal dekat tempat hang. Gitu pada faham dia. Maknanya bolehlah buat di luar, boleh. Tapi yang paling afdal di sini. Hang cari makan di sini, hang kerja di sini, hang jemaah di sini, tiba-tiba hang bagi makan orang jauh. Duit hang bagi kat orang jauh, daging kamu pergi bagi kat orang jauh. Bagi hak ni dulu. Kalau saya sini pun buat, sana pun saya buat, lagi bagus. Maknanya sah lah saya buat di Palestin, hang buat di bulan pun sah. Cuma kita kata tadi yang afdalnya tempat sendiri, itu paling afdal. Baik. Yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat. Cuba kita baca dalam Quran. Ada beberapa ayat yang dekat-dekat. Ayat dekat-dekat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang dan tunaikan zakat. Dia selalunya ayat di dekat-dekat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna fi khalqis samawati wal ard as-samawati wal ard min zakarin wa unsa. Dia dekat-dekat, dipanggil sebagai ayat berkembar, saling melengkapi. Selepas sembahyang zakat, selepas sembahyang zakat, sebelum perkataan sembahyang, sebelum perkataan zakat sembahyang. Apa maksud? Sembahyang, kamu nak diterima sembahyang, bayar zakat. Bayar zakat, tak sembahyang, zakat tak diterima. Sembahyang, tak bayar zakat, sembahyang tak diterima. Dua-dua kena buat, barulah diterima kedua-duanya. Ada orang yang bayar zakat, sembahyang tak. Ada orang yang puasa, sembahyang tidak. Malah ada orang yang pergi buat umrah, sembahyang pun tidak. Balik duduk atas kapal terbang kan sembahyang. Nak kata sembahyang hormat waktu ke apa ke, tak sembahyang. Bila kita tanya dia, Pak Cik tak sembahyang? Dia kata, saya duduk 7 hari di Mekah, 5 kali sehari sembahyang. Duduk di Masjidil Haram tu dah 500,000. Kali yang 7, 35 juta Ustaz. Dia duduk gelak lah. Jadi kalau tinggal satu sembahyang pun tak habis lagi. 3.5 juta kelebihan sembahyang seminggu. Ni orang bengong kan. Dia guna kepala otak dia, matematik dah. Maka taklah dia sembahyang. Bila tanya, abang subuh tu ni kita dah melintasi India, kita dah boleh masuk sembahyang subuh lah ni. Tak apalah ustaz, saya ni kena seluar tadi, duduk kat airport tadi, duduk atas lantai, ustaz tak tahu kena tak kucing ke apa, tak tahu. Saya balik lagi qada. Sampai tuan-tuan di Malaysia tu, bila sampai dah masuk waktu, tak sembahyang lagi. Pak siapa? Tunggu air Zam-Zam. Sangkut tak mana? Tak Zam-Zam mana pun. Dia tak jadi ala kazam. Dia Zam-Zam je. Duk tunggu dekat beg duk pusing kat airport. Tak sembahyang. Kita kata pergi sembahyang dulu, tak apa. Tak apa, saya takut tak dapat air Zam-Zam, orang ambil pula. Dia sanggup tak sembahyang, janji jangan hilang air Zam-Zam. Itulah nilainya sembahyang tuan-tuan bagi setengah orang. Cukup tak besar pada dia. Macam mana nak jadi hamba Allah? Sembahyang bagi dia tak penting, sedangkan nombor 1 tu penting. Macam kita, tuan-tuan kena cakap dekat
plus cakap dekat kerajaan negeri Pulau Pinang, kena ubah lah jalan tol Lebuh Raya tu, daripada Juru tu nak mai ke tempat tuan-tuan ni. Orang hak nak pergi Alustar pun jam, orang nak pergi Bertam pun jam, nak lalu kot Batu Wek tu, Seberang Jaya tu, Sungai Dua tu jam. Hak keluar daripada pulau, hak keluar pada jambatan, hak mai pada Lebuh Raya. Tuan-tuan kena buat satu lagi laluan daripada Kuala Lumpur straight sampai Tol Sungai Dua. Yang mana nak masuk Pulau Pinang, Seberang Jaya, masuk kiri. Hak mana nak pergi Lostak, nak pergi Kangak apa semua tu, masuk kanan. Ni kami ni hak tak pernah nak pergi ke Batu Wek bagi apa Seberang Jaya, duk nganga sekali bilalah kot ni. Duk jam. Kena buat lah. Kerajaan Perak pun kena buat dah. Asal lalu terowong, aksiden. Asal aksiden terowong. Duk lalu kot bukit tu, kena lori mampus brek. Brek tak makan, posak. Rodok habis orang. Hak baru ni tin sadin tabok. Duk peperak duk pijak tin sadin. Jam berapa jam tuan. Pilah buat jalan-jalan baru, terbit daripada Taiping tembus sampai Gopeng. Habuan orang nak pergi ke Kuala Lumpur, taklah jam. Duit tak ada saya, duit tak ada apa sukan Commonwealth hang boleh hantar beratus juta belanja. Tuan-tuan ingat sukan Commonwealth tu sikitnya duit ke? Ambil duit peruntukan sukan tu pergi buat Lebuh Raya baru, insya-Allah tak jam. Dia keluar daripada ofis dia pukul 5, dia tak sembahyang asar ni. Rumah dia di mana? Rumah di Sungai Dua. Sampai di rumah elok bang maghrib. Dia qada asar dengan maghrib. Tiap-tiap hari macam tu. Melainkan Sabtu Ahad cuti. Bila kita tanya pasal apa tak sembahyang asar, dia kata jam lah. Turun jambatan tu, start tang situ lah. Kata saya apa? Iyalah ustaz, faham tak jam? Faham. Macam mana saya nak sembahyang, saya dalam jam? Kalau hang dah tiap-tiap hari jam, pak siapa hang tak sembahyang kat pejabat hang siap-siap? Itulah jawapan dia. Sembahyang ni lagi awal daripada jam. Sembahyang ni lagi awal daripada buat highway tu. Sembahyang tu lagi lama pada umur hang. Kalau hang dah tahu aku ni akan beradak jam dekat highway tu sampai di rumah 7.50, 7.45 tu confirm dah tiap-tiap hari macam tu, hang semayang di office hang sebelum hang balik, sebelum hang paskat ke, hang tamprin ke apa bala ke, semayang siap-siap asak, lepas tu balik. Jam lah dekat highway ke atas jambatan ke, aku dah bayar asak dah, tak apa dah. Aku habiskan dulu semayang, aku utamakan dulu semayang. Yang ni baru betul.